Hai, saya Zariha Hassan, your friendly scriptwriter. Sebagaimana yang telah saya janjikan, yang saya akan uploadkan sebuah video untuk berkongsi pengalaman menarik saya dalam proses melahirkan skrip untuk telefilm Sebelum Pulang. So, pertama sekali saya jumpa producer pada April tahun 2019. Masa tu saya baru balik dari Italy dan fikiran pun saya tengah fresh, tengah segar, baru balik bercuti kan. So we sit down and then producer bagi tahu, dia kata, "Kak, saya nak buat satu finished product." Finished product meaning that producer buat shoot telemovie itu dan apabila telemovie itu siap baru dijual kepada stesen. So saya salute producer ni, dia memang berani lah. Maknanya apabila kita nak buat finish product, kita kena ada satu cerita yang solid, kita kena ada pembikinan yang solid, and then kita kena ada, of course lah, semuanya kena A+, A+ lah. So apabila kita duduk sama, dia pun bagi tahu saya, dia kata, "Saya ada cerita yang menarik, Kak." Dia kata cerita ini mengenai seorang tomboy yang dibenci oleh ayah dia sampai ayah dia tak sanggup nak tengok muka dia. Ayah dia sampai ke tahap tak nak ngaku dia anak. Ayah dia sampai ke tahap tak nak makan masakan dia. Maknanya bila kalau ayah dia balik, dia keluar ke pintu belakang, ayah dia masuk ke pintu belakang, dia keluar ke pintu depan. So that kind of the mana dia tak boleh bertembung, tak nak tengok, benci sangat ke anak dia ni. So that is the basic story yang producer bagi pada saya. So pertama sekali saya kena buat satu sinopsis dengan strong character, strong story, strong conflict, bagi membolehkan producer submit kepada stesen untuk stesen tengok dulu adakah cerita ini sesuai untuk disiarkan. Yang membimbangkan saya because yang watak utama cerita ini ialah seorang tomboy. Tomboy kita ni agak sensitif mengenai isu LGBT. And then apabila itu saya kena cari satu titik untuk membolehkan watak itu subtle, maknanya tidak menunjukkan sangat bahawa dia ni tomboy lah. Memang dia berpakaian lelaki semua. That the reason why dalam cerita itu Nak Zainal masih lagi rambut panjang, ikat ke belakang. So saya tak nak dia potong rambut, pendek, saya tak nak macam-macam tu kan. So and then saya come up with the strong story, dan saya kena cari kenapa yang membuatkan, saya kena cipta lah, maknanya saya kena kembangkan, kena cipta kenapa ayah dia benci sangat dengan dia, dan kenapa kakak dia ni suka bully dia, dan kenapa abang dia tu macam tak senang kat dia. Jadi ada 3 beradik kan, Hazman, Liza dan juga Amira. So saya wujudkan watak Amira ini. Of course manusia tidak perfect, tetapi saya cuba seboleh-bolehnya menjadikan dia ni sesempurna yang boleh. Walaupun dia ni karakter seperti lelaki kasar semua, tapi saya buat dia ni pandai. Anak pakcik ni 3 pandai. Sebab ni dia ada ayah dia, mak dia, Amira, Liza, 4 karakter ni. Saya dalam setiap cerita saya, apabila saya terima satu assignment, saya akan buat dia macam my first baby. Maknanya saya akan tengok semua sekali dan saya akan cuba ekonomikan karakter. Maknanya saya tak nak karakter tu crowded. Saya akan pilih paling kurang pun dalam 4 orang macam tu, dan karakter ini saya akan develop betul-betul. So that kalau dilihat dalam cerita Sebelum Pulang ini, Nak Zainal, ayah dia, dan juga Amira, ayah dia, Liza, itu memang saya upkan kau-kau lah bagi membolehkan mereka ini bertembung, and then mewujudkan situasi scene by scene tu untuk membuat penonton duduk supaya penonton boleh menangis macam mereka, boleh marah macam mereka, sebagaimana mereka lalui. And then saya kena jadikan Amira ini, karakter utama ini, yang membolehkan orang simpati pada dia, orang akan menangis bersama dia, dan orang merasa sakit dia tu sakit kita. That is, saya kena bagi roh pada karakter ni. Yang kedua, saya kena cipta watak antagonis, yang di sini ialah Liza dan ayah dia.
Yang paling utama sekarang kita pergi kepada Liza kakak dia tu macam mana dia bully adik dia, dia meremehkan adik dia mempersendakan adik dia, dia memfitnah adik saya pada satu tahap yang seolah-olah kakak sepatutnya melindungi adik tetapi dia jadi terbalik kan. Yang keduanya saya tengok saya kena tengok karakter bapa dia. Bapa sepatutnya dia tak menunjukkan sangat dia tak suka anak dia ditegur semua kan, sebab bapa sebagai payung sepatutnya memayungi anak, tetapi dalam kes ini bapa dia sendiri yang meremehkan dia. And then mak dia tu kira macam mak dia memang mak tak ada hal lah, sebagaimana yang dia kata dalam dialog dia, dia bersyukur walaupun orang lain benci dia tapi mak dia tetap sayang dia. Sebab kalau mak dia dah tak sayang dia kata tertutuplah pintu syurga, tidak ada apa lagi yang dia ada dalam dunia ini. Sebab bagi dia, mak dia tu adalah segala-galanya. Selagi ada keredaan daripada mak, selagi itulah dia mampu hidup dengan baik. So, saya terpaksa upgradekan banyak benda. Maknanya watak Amira tu saya kena stand dia, and then di dalam kedukaan tu saya kena letakkan kegembiraan dalam hati dia. We are human. Walau semiskin mana, sesusah mana, sesakit mana hidup kita, pasti ada satu sisi yang akan boleh membahagiakan kita, mengembirakan kita. Dan dia ada sahabat baik. Sahabat baik inilah, iaitu sahabat baik Lily, dan inilah yang selalu melihat dia dengan pandangan positif. Lily ni memang suka kat dia, dalam hati memang suka kat dia, tapi saya tak nak tunjuk yang wujudnya hubungan yang melebihi batas persahabatan tu. Saya kena jaga kat situ lah. Saya tak nak langgar garis merah tu maksudnya. So apabila macam tu, saya dah dapat satu watak Amira, kesini satu, and then saya terpaksa pula developkan watak Liza ni. And then yang ketiga, saya pergi kepada ayah dia yang ini menjadi satu tunggak. Kenapa dia benci sangat? Dia mengatakan bahawa dulu dia memang duduk di Kuala Lumpur, and then ayah dia kerja pun best semua kan, and then apabila mak dia mengandung dia, ini the basic story dia yang saya develop lah, yang background story tu yang dia tak tunjuk sangat, dia tak tunjuk dalam tempoh 90 minit saya tak boleh tunjuk semua lah. So I assume that because of dia bawa siang. Konsep dia bawa siang tu, ayah dia ni masa dulu kerja pun best semua kan, tapi bila mak dia mengandung saja Amira ni, jadi ayah dia kena buang kerja, and then dapat pampasan, dia terpaksa balik kampung, and then dia buka kedai. Apabila buka kedai, lahir aja Amira ni, kedai tu terbakar. Terbakar sampai ayah dia pencet, dan ayah dia terpaksa bekerja sebagai kuli buat bot dengan Tuan Daud ni bagi membolehkan dia meneruskan kesinambungan hidup. That the reason why dia kata budak ni bawa sial. Dalam konsep sial ni, saya nak tekankan juga di sini bahawasanya cerita ini saya cuba tarbiyah masyarakat, tarbiyah khususnya orang Melayu. Kita kena yakin bahawa apa yang berlaku ini adalah ujian daripada Allah, dan tidak ada seorang anak ataupun seorang manusia pun lahir dalam dunia ini yang membawa sial. Sial majak tak ada dalam Islam pun. Apa yang ada ialah ujian. Kita kena terima dan kita kena reda atas apa yang telah berlaku. So apabila saya buat satu complete sinopsis, dan saya dihantar pada producer, and then producer bagi beritahu saya, dia kata benda tu dilepaskan untuk diterbitkan. And then dan saya mula bekerja lah, buat susun treatment semua. And then saya buat treatment dulu, scene by scene sampai ke 84 scene tu. Saya bagi pada producer, suruh producer tengok mana cacat celah yang nak ditambah-tambah tu. Boleh ditambah. So kita bincang, and then producer pada mulanya dia kata, okey kakak, saya nak shoot dalam bulan 8. Saya cakap suggestion pelakon sudah ada ke belum? Lepas tu dia kata, itulah saya nak tanya, nak bincang dengan kakak. Lepas tu saya pun letaklah nama-nama yang ada dalam yang you all tengok dalam cerita tu. Tapi kemudian tak boleh dapat. Maknanya untuk shoot bulan 8 tu kami tak boleh dapat apa yang kami nak tu. Satu saya cakap, saya kata saya nak juga macam mana yang kita bincangkan tu. Ini kami tunggu sampailah semuanya lengkap pada bulan Disember.
Nah, maksud saya ada juga halangan lain yang saya pun tak ingat apa benda, sehinggalah pada satu tahap kita sampai ke bulan Mac tahun 2020, maknanya setahun lah, almost tahun daripada buat skrip sampai nak masuk set tu. And then barulah kita finalisekan untuk pergi syuting di lokasi dia di Kuala Terengganu. Sebab saya kata dekat producer saya nak laut. Saya nak laut, saya nak boat, dan saya nak, sebab apa? Perjalanan hidup Amira tu sendiri seolah-olah seperti mana gelombang laut. Saya nakkan bagaimana mesranya dia dengan Lily sebagai bagaimana pantai dan laut itu sentiasa saling melengkapi. So apabila dah lengkap semua sekali, mana dia orang masuk set, and then right before PKP 1 lah, dalam seminggu sebelum PKP 1 kami habis syuting, dan kami bertuah sebab kalau tak sempat habis masa tu, maknanya kami tak sempat habis lah. So cerita itu daripada buat skrip sampai ke penghujung habis syuting tu exactly macam setahun lah. So sampai di sini saja untuk kali ini. InsyaAllah di video akan datang saya akan bercerita pula macam mana proses saya develop karakter, and then proses saya menyusun treatment scene by scene tu, and then kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum, bye.